Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenal diri dulu. Nama saya Nur Hikmah binti Mubarak Ali daripada Pusat Pengajian dan Perkhidmatan Kaunseling Psikologi Indonesia, Kuala Kedah, Kedah. So, tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah intervensi teori kognitif tingkah laku Islam iaitu ICBT terhadap cemburu wanita dalam poligami. So, kita tengok dulu pengenalannya. Okey, cemburu ni sebahagian pada fitrah manusia. Kita pun tahu cemburu ni boleh berlaku dalam sebarang bentuk lah. Tak kira adik-beradik, rakan sekerja ataupun suami isteri dan sebagainya lah. Jadi cemburu ni dia melibatkan pemikiran, emosi yang tindak balas kompleks ya. Dia rasakan kehilangan orang tersayang ataupun yang mengancam harga diri dia. Okey. So, cemburu dalam sesebuah hubungan intim muncul dalam bentuk emosi takut ataupun rasa khawatir ataupun bila ada orang ketiga. Okey, dia akan bertindak untuk mengawasi pasangan lah. Sebab apa? Sikap curiga dia akan lebih jadi protektif. So, apa tu ICBT? ICBT ni adalah satu teknik yang digunakan dalam kaunseling, iaitu strategi mengubah corak pemikiran ke arah lebih positif. Sebab apabila pemikiran positif, tingkah laku juga akan positif. Okay, jadi kita akan mengikut pada acuan pemikiran Islam. Metodologi iaitu reka bentuk kualitatif dengan menggunakan kajian kes dengan menggunakan kaedah temubuan. Okay? So kaedah temubuan digunakan tak terlalu terikat lah dan lebih fleksibel. Ini dapatan kajian. So dapatan kajian ada 5, cemburu apabila madu mendapat kasih sayang suami, cemburu dan iri hati pada suami, rasa cemburu apabila dibandingkan, rasa cemburu dengan kewangan yang dibelanjakan oleh suami pada madu, cemburu pada madu melalui bayangan. So, kita tengok dulu yang pertama, cemburu dan iri hati pada suami. Ini bila isteri yang bermadu tu dia rasa marah atau cemburu. Dia rasa tak adil. Bila suami ada pasangan atau kekasih lain, tapi isteri ni tak ada, tak boleh ada kan. So, isteri ni kadang-kadang duduk dia seorang-seorang, bawa hati yang sedih. Tapi yang si suami ni pula bergilir-gilir. Malah orang kata bergilir dengan isteri dan sedang berseronok dengan pasangan lain. Jadi itu yang menyebabkan dia rasa timbul rasa cemburu lah ataupun marah kepada suami. So, apa yang perlu dia buat? Intervensi ICBT yang boleh dilakukan. So, boleh si isteri boleh mengawal perasaan cemburu pada kelebihan pasangan yang sebagai lelaki tu. Klien boleh ingatkan diri bahawa kelebihan tersebut adalah anugerah dari Allah dan bukan pilihan lelaki atau wanita. So, sebagai wanita Islam, klien perlu menerima peraturan Islam yang membenarkan lelaki berkahwin lebih dari satu sedangkan menghadkan wanita berkahwin hanya satu. Jadi, kita tengok kat sini, orang kata apa? Hukum yang ditetapkan Allah mempunyai hikmahnya dalam firman Allah yang bermaksud orang-orang lelaki itu adalah qawamun ke atas para wanita dengan apa yang dilebihkan Allah ke atas sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dan dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Surah An-Nisa ayat 34. So yang kedua adalah cemburu apabila madu mendapat kasih sayang suami. So kat sini ada tiga situasi. Situasi kekurangan kasih sayang. Situasi yang pertama adalah rasa kurangnya kasih sayang kerana suami telah mempunyai isteri yang lain dan isteri merasakan cemburu terpaksa berkongsi kasih sayang seperti berkongsi masa ataupun sumber kewangan. Yang kedua adalah kerisauan isteri kepada kemungkinan berkurangnya kasih sayang suami kepada dengan layanan yang diberikan oleh isteri kedua tadi. Dan yang ketiga, situasi di mana isteri merasa suami itu lebih sayang madu dari dirinya. So, intervensi ICBT yang boleh digunakan, kalau tengok pada situasi pertama, klien dia perlu menerima kurangnya rezeki waktu, perhatian dan sumber kewangan yang terjadi akibat penambahan ahli dalam keluarga tadi. Jadi, antara yang boleh difikirkan adalah rezeki zahir dan batin adalah peruntukan dari Allah. Jadi, seandainya klien dia rasa kekurangan, klien boleh mohon penambahan dari Allah. Jadi, bagi situasi kedua pula, klien dia boleh meletakkan keyakinan bahawa rezeki adalah ketentuan Allah. Walaupun pada zahirnya kasih sayang itu datang daripada suami, namun yang mentakdirkan kasih sayang adalah Allah. Jadi klien juga dia boleh ubah fikiranlah bahawa kasih sayang tak seperti masa dan wang. Jadi ianya tidak semestinya dibahagikan tetapi boleh saja sama atau meningkat walaupun dengan kehadiran oleh orang lain. Jadi nak menjamin sama ada seseorang individu akan sayang kita atau tidak, dia boleh mohon kepada Allah untuk mengawalnya. Kalau bagi situasi ketiga pula, mana klien dia ada bukti yang meyakinkan diri bahawa suami lebih menyayangi isteri lain. Jadi kaunselor boleh ajak klien berfikiran rasional dalam menerima realiti situasi tersebut. Antara kata-kata yang dia boleh gunakan untuk pujuk diri adalah, saya menganggap kekurangan kasih sayang ini sebagai ujian dari Allah dan saya menggunakannya untuk mendapat keredaan dan kasih sayang dari Allah. Jadi rujuk jugalah ayat di atas bagaimana memujuk hati apabila menerima musibah.
Jadi rasa cemburu yang seterusnya, rasa cemburu apabila dibandingkan dengan madu. Jadi wanita dia sering cemburu apabila dibandingkan dirinya dengan madu yang lain. Jadi ini adalah reaksi biasalah, sebab apa semua orang ingin rasa dirinya lebih. Jadi dia takut sebab dirinya kurang. Jadi kecenderungan ni menyebabkan individu sering dibandingkan diri dengan madu dan sering memfokuskan pada aspek dirinya yang kurang dari madu. Jadi antara aspek yang dilihat kan, kecantikan, dia tengok pada madu dia pendidikan dia lebih, kejaya lebih, kreativiti dan sebagainya. Jadi rasa rendah diri dan cemburu ini semakin membuat dan semakin membarak bila suami menyebut sesuatu berkaitan perkara tersebut. Jadi intervensi ICBT yang boleh digunakan di sini adalah perbandingan sistematik tahap pertama, iaitu kalau tengok pada dimensi kecantikan itu sendiri. Contohnya kalau madu dia tengok dari aspek kecerahan kulit, dia mungkin lebih dari aspek bentuk badan ataupun mempunyai hidung yang mancung atau rambut yang lebih cantik. Jadi klien dia rasa kalah secara keseluruhan. Jadi klien dia perlu buat satu perbandingan sistematik pada aras kedua. Contohnya dia mencari kelebihan pada diri dia sendiri dan dimensi lain pula selain daripada kecantikan seperti pandai masak, mungkin dia mempunyai pendapatan yang lebih dan sebagainya. Sebab apa? Setiap manusia ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi bagi menghadapi madu yang sentiasa lebih muda dari diri ni, kalian boleh mengatakan kecantikan tak kekal selamanya. Semua orang akan rasa zaman tua tu juga. Jadi mengingatkan diri bahawa kelebihan tersebut adalah anugerah dari Allah dan bukan milik manusia. Dan menganggap kelebihan yang ada pada pasangan akan bawa kebaikan pada diri sendiri dan keluarga juga. Okay? Jadi perlulah klien memegang falsafah bahawa setiap manusia mempunyai kelebihan sendiri. Okay? Meyakinkan diri bahawa setiap pasangan yang Allah jadikan adalah untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Seterusnya, cemburu dengan kewangan yang dibelanjakan oleh suami kepada madu. So, cemburu dengan kewangan yang dibelanjakan oleh suami kepada madunya. Jadi klien ni dia rasa risau sangat kewangan pada masa akan datang. Klien akan sentiasa berfikir tentang wang sama ada cukup atau tidak. Kerisauan pasangan yang melampau ni boleh menyebabkan pemikiran tak bersnuzon lah ataupun tak bertawakal kepada Allah. Jadi sebagai individu Muslim kita harus yakinlah janji Allah mengenai rezeki yang Allah tetapkan. Dengan rasa takut. Takut sakit aduh asyik belanja duit habis juga madu tu. Nanti dia macam mana? Dia asyik berfikir begitu. So intervensi aktiviti yang boleh digunakan, faham konsep kefahaman akidah Islam dalam aspek qada dan qadar Allah. Yakin bahawa setiap nikmat dan rezeki adalah datang dari Allah dan berserah pada Allah mengenai hal rezekinya setelah berusaha dan tidak perlu rasa risau dengan rezeki yang bakal diperoleh. Jadi jangkaan apa yang berlaku pada masa akan datang tu hanya Allah yang tahu, itu kerja Allah dan tidak terjangka oleh akal pemikiran individu. Dan berhusnuzan pada Allah yang Razak yang memberi rezeki pada hamba. Dan madu juga berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Dan seterusnya, cemburu pada madu melalui bayangan. Jadi cemburu pada madu melalui reaksi fikiran, perasaan dan fisiologi, dia akan menyerang individu secara mendadak. Okay, dia akan bayang. Bayangan-bayangan yang berlaku adalah bayangan yang negatif dan parah. Dan dia akan berlaku secara mendadak tiba-tiba. Okay? Jadi bagaimana kita nak rawat menggunakan intervensi ICBT. So bagi corak ICBT, langkah kita kata memotong kemarahan ataupun cemburu tersebut boleh gunakan panduan yang diberikan oleh Rasulullah sendiri dengan mengambil wuduk, berdoa, melakukan solat sunat taubat. Jadi sebab apa? Tabiat air ni dia memadamkan api. Begitu juga dengan wuduk, memadamkan api kemarahan. Jadi Rasulullah berpesan untuk umatnya supaya berwuduk ketika dalam keadaan marah, sebagaimana hadis baginda. Bila kita marah, kita berwuduk dan dia akan sejukkan kita. Okey, ataupun rasa cemburu. Sama situasi itu. Jadi jika situasi cemburu madu melalui bayangan pun kita boleh tukar. Bayangan madu tu contoh dia bayang madu dia dia bayang madu dia tengah disuap oleh suaminya. Kan? Ataupun suaminya menyuap kepada madu tersebut. Jadi kan dia bayang macam tu. Dia rasa terganggu. Jadi dia boleh tukar. Jadi intervensi aktiviti adalah cuba dia tukar bayangan tersebut yang positif, di mana bila tiba giliran dia nanti, dia pun boleh suap makanan pada suaminya. Mungkin lebih lagi dia suap makanan yang sedap-sedap. Itu bayangan yang boleh dilakukan. Ataupun dia bayang suami dia pergi bercuti dengan madu dia pergi ke mana-mana atau mana-manalah yang dia rasa sangat cemburu. Mungkin body Facebook dan sebagainya. So dia boleh buat satu bayangan yang positif juga. Dia pun boleh lakukannya bila tiba giliran. Jadi kita melatih klien untuk berhusnuzan, bersangka baik. Okay? Sebab pemadu tu juga mempunyai hak terhadap suami tersebut. Antara lain yang boleh kita nak kawal perasaan tu, bersenam, melakukan aktiviti sosial dan sebagainya lah. Jadi perbincangan, manusia perlu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mahmudah dan menjauhkan diri daripada sifat mahmudah. Sifat-sifat tercela, mazmumah. Okay, mazmumah. Jadi secara keseluruhan rumusan memberi penerangan mengenai contoh-contoh pemikiran tidak sihat yang berlaku dalam kalangan wanita bermadu serta menguraikan bagaimana ICBT boleh digunakan untuk membentuk corak pemikiran yang lebih positif dan berkesan menangani situasi bermadu yang cemburu.
Itu sahaja. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.